Ada. Ada ya. Alia je. Baik. Jadi bab 11, keimunan manusia. Sekarang ni kita sedang berhadapan dengan COVID-19 ya. Betul? Semua orang dah ada dah yang menerima suntikan. Siapa yang ada menerima suntikan? Ada tak? Yai, ada terima suntikan tak? Tak ada. Tak ada Jadi setakat awak hidup lah. Setakat awak hidup ni. Umur 15 lah. 15-16 tahun ni. Suntikan apa yang pernah awak terima? Cuba awak senaraikan. Cuba sebutkan. Boleh tak siapa sebut? Suntikan apa yang pernah awak terima? Boleh? Senaraikan. Ada? Alia? Caca. Caca? Uh-uh. Caca. Okay, caca. Lagi? Polio. Polio. Lagi? Ada lagi? HPV. HPV. HPV ni baru lagi kan? Kemudian ada lagi? Yasir awak tak pernah kena? Ha? Kancing gigi. Kancing gigi. Bukan kancing seluar. Kancing gigi. Lagi? Ada lagi? Masa darjah 6 tak ada? Ada tak? Darjah 6. B? B apa? BCG. BCG. Lepas tu? Budak perempuan ada ke ni darjah 5? R. R apa? Ru? Be? Tak tahu. Rubella. Okey, lagi apa? Yang ni kancing gigi ni nama dia apa? Anti-tetanus Anti-tetanus ataupun ATT. Ataupun senang tu dipanggil ATP pun ada ya, ATP. ATT. Itu anti-tetanus. Poliomyelitis, cacar ni untuk misal lah, termasuk penyakit apa tu, demam campak. Jadi banyak sebenarnya. Kalau kita ada lah buku rekod kesihatan, ya, iaitu buku vaksinasi tu, buku laporan daripada mula kita lahir sampailah ke sekarang ni, buku tu pasti ada ya. Simpan elok buku tu. Kerana buku tu penting, terutamanya apabila awak nak melanjutkan pelajaran ke luar negara. Ya, ke luar negara. Kalau ada lah rezeki mana tahu kita tak tahu akan datang, mungkin awak dapat melanjutkan pelajaran ke negara Eropah, ke Perancis ke England, ya, atau mana-mana negara. Salah satu dokumen yang perlu kita sertakan adalah buku rekod vaksinasi kita. Kalau tak ada tak lagi. Kalau tak ada, tak boleh masuk ke negara tersebut. Ya, jadi penting buku rekod tersebut. Jadi tak boleh hilangkan. Kalau hilang, kena buat semula. Kena buat daripada awal. Kena buat akuan bersumpah. Banyaklah prosedur dia. Ya. Baik. Jadi ini adalah contoh-contoh antara vaksin yang mungkin kita pernah. Bukan semua ya. Lelaki tak ada lah HPV. HPV ni tak ada lah. Yasir kau kena ke? HPV ni khusus untuk perempuan. Rubella untuk perempuan juga BCG ni laki perempuan, kancing gigi laki perempuan, polio laki perempuan, cacar pun laki perempuan. Sebenarnya banyak lagi. Ada lagi berapa nanti kita tengok Jadi dalam bab ni kita nak belajar berkenaan dengan
Pertama, bagaimana badan kita ni melawan jangkitan bakteria dan virus. Itu kita nak tahu. Badan kita sendiri. Kenapa kita perlu kepada vaksin tu? Kenapa perlu kita dapatkan suntikan daripada luar? Adakah badan kita tidak mencukupi? Antibody dalam badan kita tidak mencukupi untuk melawan penyakit yang datang ataupun serangan daripada patogen ataupun virus yang menyerang. Itu satu soalan. Jadi sebelum kita pergi menjawab soalan tu, dalam page yang pertama ni, dia nak mencungkil kita punya pengetahuan. Jadi apakah 3 barisan sebenarnya dalam kita punya defense mechanism ni, mekanisme pertahanan kita ni, terdapat 3 barisan. 3 row, 3 level. First layer, second layer, third layer. Sebelum dapat penyakit tu. Sebelum kita dapat suatu penyakit yang agak kritikal tu, jadi benda ni ataupun benda asing yang datang menyerang kita ni, dia perlu melalui 3 fasa. Tapi ada juga yang melalui 1 fasa dah kita kena dah. Maknanya 1 layer tu kita dah kalah, layer pertama tu dah kalah, dah dapat penyakit. Ada certain penyakit. Tak perlu tunggu 3. Jadi kita akan tengok. Cuma kita perlu tahu bahawa sistem pertahanan badan kita ni ada 3 layer. Artinya kalau layer yang ketiga, lapisan yang ketiga tu, barisan pertahanan yang ketiga tu pun kalah, maka kita punya sistem pertahanan tu boleh dikatakan collapse. Mungkin collapse tu bersifat temporary, sementara, sebelum datang bantuan. Dia ibarat seperti peperangan lah. First attack tu kita kalah, kemudian kita dapatkan bantuan, kita kembali bertahan, kemudian kita menyerang dan kita mencapai kemenangan. Yang kedua, bagaimanakah antibody bertindak terhadap antigen? Kita jumpa istilah antibody. Antibody ni di mana? Dia berada di plasma. Di plasma darah. Jadi antibody. Jadi antibody ni dalam badan kita lah. Dalam badan kita. Antigen pun ada dalam badan kita. Kan? Kita belajar kan? Antigen A, antigen B itu untuk kumpulan darah. Kan? Kalau macam orang kumpulan darah O, orang kumpulan darah O dia tak ada antigen. Kan? Dia tak ada antigen. Antigen A tak ada, antigen B tak ada. Tapi dia ada antibody. Dia ada antibody. Orang yang darah AB, dia ada anti A, ada anti B. Kan? Tapi dia tak ada antibody. Antibody itu merujuk kepada darah dia tu. Darah dia. Jadi dalam situasi yang lain, antigen ni boleh jadi juga musuh kepada antibody. Yang satu antibody, satu lagi antigen. Dia boleh jadi musuh, berlawanan. Seperti mana yang kita belajar dalam faktor rhesus. Faktor rhesus. Ibu yang rhesusnya negatif, anak dia rhesus yang positif. Tak kira lah darah jenis kumpulan yang sama ke ataupun berbeza. Kan? Tapi yang pentingnya, dia rhesus jenis apa. Jadi boleh jadi musuh. Dalam keadaan seperti faktor rhesus tadi. Iaitu ibu yang rhesus negatif, anak rhesus positif. Jadi begitu. Jadi kita faham antibody dengan antigen ni boleh jadi musuh. Saling berlawan. Bila berlawan ni artinya dia akan menggumpal. Gumpal artinya agglutinasi. Agglutination. Bila dia menggumpal, dia boleh menyebabkan pemecahan, pemusnahan. Jadi bila bergaduh, macam bergaduh, pecah muka, pecah kepala,
berdarah, boleh menyebabkan kematian kan bila menggumpal tu. Jadi begitulah keadaan dia ya. Itulah keadaan dia apabila berlakunya persaingan ataupun kita kata pertempuran di antara antibody dan antigen. Jadi kita nak faham betul-betul ni. Ya, kita nak relatekan nanti dengan apa yang kita belajar sebelum ni ya. Kemudian kita nak tengok jenis-jenis keimunan yang ada dalam badan kita ni. Ada 4 sebenarnya jenis keimunan ni. Jadi kita akan bincang lanjut nanti lah. Jadi dalam bab 11 ni ada 4 subtopik ya. Ada 4 subtopik iaitu yang pertama kita akan tengok pertahanan badan. Kemudian subtopik yang kedua tindakan antibody, yang ketiga jenis keimunan dan yang keempat isu kesihatan berkaitan keimunan manusia. Jadi setiap daripada topik itu mesti ada isu kesihatan ya. Okey. Kita akan mulakan dengan pertahanan badan. Jadi dalam pertahanan badan ni kita akan belajar mendefinisikan apa itu keimunan, antigen, antibody. Ya, itu dalam 11.1.1. 11.1.2 memerhatikan 3 barisan pertahanan badan manusia, iaitu barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan kedua dan barisan pertahanan ketiga. Kita akan tengok dari segi apa? Dari segi fizikal untuk pertahanan pertama, dari segi kimia untuk pertahanan pertama. Barisan pertahanan kedua kita akan tengok demam, macam mana demam tu boleh berlaku, keradangan, bagaimana keradangan tu boleh berlaku, dan bagaimana fagositosis tu berlaku. Apa itu fagositosis? Kita akan bincangkan. Dan barisan pertahanan ketiga kita akan jumpa lagi sekali lagi istilah antibody dan juga sel memori. Ya, kita cuba kawal hari ini ya, kalau sempat insya-Allah. Okey ya. Ada soalan setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh ya. Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada terus ya. Baik, pertahanan badan. Sebenarnya dalam semasa awak tingkatan 2 tingkatan 2 sains, awak belajar dalam bab apa saya tak ingat lah, tapi salah satu daripadanya yang awak belajar inilah juga. Ya. Jadi ini kira macam sedikit sebanyak lanjutan lah daripada apa belajar masa menengah rendah. Disebut di sini. Disebut sini ya. Anda tentu masih ingat tentang sistem pertahanan badan yang telah dipelajari semasa tingkatan 2. Saya baru sebut tadi ya. Masa tingkatan 2 tu dah pernah belajar. Mungkin ingat, mungkin tak ingat lah. Jadi sistem pertahanan badan ni bertindak apabila patogen menjangkiti badan. Patogen menjangkiti badan. Apa itu patogen? Patogen ialah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Patogen ni dia menyebabkan kita sakit. Itu dia. Contoh patogen. Jadi patogen ni mungkin nama umum lah ya. Yang terdiri daripada mungkin bakteria, virus dan juga parasit. Kalau nak tambah lagi, boleh tambah lagi. Antaranya ialah kulat dan juga alga. Jadi kulat dan alga ni juga merupakan patogen. Cuma 3 ni yang biasalah, yang regular. Bakteria, virus dan parasit. Okey. Jadi patogen ni hanya boleh menyebabkan penyakit sekiranya berjaya menjangkiti sel badan. Kalau dia tak berjaya, tak adalah kita sihat lah. Macam siapa tadi demam? Mira kan? Mira demam. Apa punca awak demam? Ada orang kata sebab mandi hujan. Hujan panas. Dia kata. Kepercayaan dulu. Mungkin tak betul lah. Saya dulu masa kecil-kecil gitu juga. Ada orang larang mandi hujan panas. Demam nanti dia buat. Jangan mandi hujan panas. Demam nanti. Tapi ada petua dia kata. Kalau nak ngelakkan demam panas tu, demam tu,
selit daun. Selit daun kat atas telinga. Tu dia. Ya, jadi percaya tu. Masa kecil-kecil dululah percaya. Nak mandi hujan tapi letak daun kat atas telinga ni. Letak sini. Selit daun. Jadi tak demam lah. Kebetulan tak demam betul ya. Mandi hujan tak demam, jadi kita percaya. Padahal pun tak ada kaitan langsung dengan benda tu. Tak apa. Jadi sistem pertahanan badan ni, sistem badan kita ni, dia sebenarnya dia kenal patogen ni. Dia kenal patogen tu. Dia kenal betul. Dia kenal sebagai foreigner. Foreigner, orang asing. Ya, sebagai benda asing. Asal benda asingnya dia kata ini musuh. Dia tak ada lah fikir, dia kata ini mungkin datang untuk melancong, nak berjalan-jalan, tak ada. Dia fikir benda asing yang masuk ke dalam sistem pertahanan tu sebagai musuh. Ya. Dan secara spesifiknya disebut sebagai antigen. Okey, antigen. Tengok tadi istilah patogen. Patogen terdiri daripada mikroorganisma yang contohnya virus, bakteria, kemudian apa lagi? Parasit. Terus saya tambah lagi kulat. Kemudian alga. Mungkin satu lagi protozoa pun boleh, ya, banyak. Jadi antigen ni apa pula? Antigen ni ialah benda asing yang memasuki badan dan seterusnya merangsang gerak balas keimunan. Maknanya istilah antigen dia lebih spesifik sikit. Dia lebih spesifik, ya. Kalau patogen dia umum. Umum tu maksudnya boleh jadi virus, boleh jadi bakteria, boleh jadi parasit, boleh jadi kulat, boleh jadi alga, boleh jadi protozoa. Ya. Tetapi antigen ni dia lebih khusus. Apa dia? Dia memang benda asing. Okey, satunya benda asing lah. Yang masuk dalam badan kita ni, seterusnya dia ada kerja dia buat. Dia bukan masuk saja. Dia merangsang gerak balas keimunan. Dia stimulate. Betul bahasa kampung kata ya, stimulate. Stimulate kita punya immunization system tu. Jadi kalau dia tak masuk, sistem keimunan kita ni steady ya, relax, ya, tidur je. Orang kata menyandar duduk seokok, contoh lah, layan blus, seokok. Bila ada je benda asing, melompat dia. Melompat. Sistem keimunan kita ni macam ibarat terantuk kepala. Terantuk. Kepala terantuk. Aduh! Dia kata, siapa pula datang ni? Molek-molek koma tengah relax ni. Mari pula dah musuh. Contohnya begitu. Jadi antigen ni dia satu benda asing yang lain daripada sistem badan kita ni. Maknanya badan kita mark dia. Kita identify dia sebagai musuh. Kalau musuh takkan nak berkawan. Kan? Kalau kita bermusuh dah. Siapa musuh kita? Ada musuh yang nampak, ada musuh yang tak nampak tak? Musuh yang nampak, siapa-siapa sajalah yang kita tak suka. Kan? Takkan kita nak berkawan dengan dia. Musuh yang tak nampak, syaitan. Syaitan. Ramai orang berkawan dengan syaitan ni. Walaupun musuh, tapi dia berkawan dengan syaitan tanpa sedar. Jadi kita elakkanlah kita daripada berkawan dengan syaitan. Sebab dia musuh. Tapi musuh yang kita tidak nampak pada mata zahir kita. Musuh bagi badan kita, sistem badan kita ni ialah antigen. Ya? Digelarkan sebagai antigen. Sebenarnya dia patogen lah. Patogen tu lah. Ya, patogen benda asing ataupun mikroorganisma yang boleh jadi virus, boleh jadi bakteria. Macam mana kita nak tahu dia tu virus ke, bakteria ke, dia kulat ke? Dia tengok nanti. Kita akan identify berdasarkan kepada ciri dia. Jadi ciri dia ni kita tahu virus. Macam COVID lah.
COVID dia virus. COVID, dia panggil nama dia, yang bagi nama tu saintis lah. Bukan virus tu bagi nama dia sendiri. Bukan dia yang introduce. Kan? Bukan dia bercakap, saya ni coronavirus 19. Sebab lahir pada tahun 2019. Ya, saya telah bersumpah, kata pada seluruh penduduk di bumi ini, saya akan pastikan semua orang dijangkiti. Saya ulang sekali lagi, nama saya coronavirus. Oh dah, bukan. Bukan dia yang memperkenalkan, saintis yang memperkenalkannya. Ya, yang menjumpainya. Berdasarkan kepada ciri-ciri rupa dia tu. Ya. Rupa dia tu menyebabkan saintis menamakan dia sebagai coronavirus. Jadi dia virus. Jadi bila virus, ada cara dia. Ada kaedah dia. Untuk menghadapinya. Seterusnya, antigen. Yang dikatakan antigen ni merangsang sistem keimunan ni macam mana? Ya. Dalam badan kita memang dah ada keimunan. Keimunan ni boleh jadi yang semula jadi. Kan? Lahir-lahir dalam kandungan ibu pun dah ada dah keimunan. Ya. Dalam plasenta tu, masa dalam kandungan tu, seorang bayi ada dapat dah antibody. Dia dah ada dah keimunan dia dalam badan dia. Melalui pemindahan daripada ibu kepada anak dia. Iaitu melalui plasenta. Yang kedua, bila dia lahir. Anak tu lahir. Lahir je, apa dia cari anak tu? Dia cari burger ke? Dia cari biskut ke? Dia cari nasi ke? Dia cari apa? Dia cari susu. Dia cari susu. Kan? Dia cari puting susu. Dia cari puting susu ibu dia. Jadi dalam susu ibu tu ada apa? Itu yang special tu. Yang dipanggil kolostrum. Kolostrum tu yang warna kuning. Bukan warna putih ya. Yang putih tu susu. Yang warna kuning tu. Itulah kolostrum. Kandungan antibody yang paling tinggi sekali. Itu tak boleh buat tu. Ya. Tak boleh buat dengan cara teknologi. Dia semula jadi. Jadi bayi yang hisap susu ibu, dia telah mendapat keimunan. Mendapat antibody semula jadi. Ya. Jadi kalau dia tak hisap susu ibu, kan, dia minum susu formula, susu soya ke, susu lembu ke, jadi dia punya level keimunan dia mungkin tak setinggi mereka yang ataupun bayi yang menghisap susu ibu. Nanti kita cerita nanti tentang susu ibu tu secara lebih detail nanti ya, sampai masa dia. Jadi antigen yang dikatakan benda asing ni, dia akan merangsang sel limfosit. Sel limfosit. Ingat lagi ya, sel limfosit. Sel limfosit ni ialah sel darah putih. Jenis agranulosit. Banyak terdapat dalam nodus limfa. Banyak terdapat dalam nodus limfa yang baru kita belajar itu. Di mana antigen ni dia merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibody ke dalam aliran darah. Nampak macam bagus. Bagus. Walaupun dia tu benda asing, tetapi dia menyedorkan sel limfosit. Kalau dia boleh bercakap lah, kata limfosit, ni kawan datang ni. Kawan ni memang musuh awak. Tapi kawan datang ni menyedorkan awak, menyebabkan awak menghasilkan antibody. Antibody tu dibawa ke mana? Ke dalam aliran darah. Untuk musnahkan dia. Bagus dia. Antigen tu masuk dalam darah. Kemudian dia merangsang sel limfosit. Sel limfosit ni tidur. Dia tengah tidur. Tengok orang kata relax. Tengok relax. PKP dia kata ni. Tidur je lah. Makan tidur. Tu yang sihat tu. Kemudian dia kebur. Dia kejut kata. Bangun. Kemudian awak ni kena hasilkan antibody. Sel limfosit dia kata, kenapa? Untuk musnahkan aku. Tu dia.
Ya, bagus antigen ni. Untuk musnahkan antigen tersebut. Kita bunyi macam pelik tak? Tapi itulah yang berlaku. Ya. Kalau antigen tak masuk, member ni teruslah tidur. Jadi itulah keadaan dia. Kena faham situasi tu lah. Antibody, antigen. Antigen, antibody. Jadi antibody ni pula ialah apa dia? Dia sebenarnya protein yang terdapat pada permukaan limfosit. Ya. Ataupun protein yang dibebaskan oleh limfosit itu sendiri ke dalam plasma darah. Tapi ingat ya, antibody ni, jenis ni, dia terhasil apabila dirangsang oleh antigen. Digerakkan oleh antigen. Yang macam kes contoh anak tadi. Anak menghasilkan antibody itu kata semula jadi. Special tu. Ya. Iaitu ibu yang menyusukan anak dia. Antibody itu terhasil. Itu special. Nanti kita akan bincangkan betapa specialnya, istimewanya susu ibu tu. Ya. Betapa ruginya seorang anak yang tidak mendapat susu ibu semasa dilahirkan. Tapi ialah keadaan tu macam-macam lah ya. Jadi kita kena bincang isu tersebut ya. Isu-isu yang menghambat, yang menyebabkan seorang ibu tu tidak dapat menyusukan anak dia dalam tempoh yang tertentu. Banyaklah cerita dia tu ya. Interaksi antara antibody dan juga antigen ni menyebabkan antigen dimusnahkan. Bila dimusnahkan tu, kita panggil sebagai gerak balas keimunan. Ya. Gerak balas keimunan. Dia ada gerak, ada balas. Gerak balas. Ada reaction. Ada tindak balas. Macam gaduh lah. Macam gaduh. Antigen dengan antibody ni berjumpa, bergaduh. Bergumpal lah kerja dia, bergumpal. Itu bahasanya, bergaduh. Jadi proses tu dipanggil gerak balas keimunan. Jadi keimunan tu apa dia? Keimunan ialah keupayaan badan kita lah ya, untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen. Disebut patogen pula sini. Maknanya disebut umum. Yang disebabkan oleh virus, disebabkan oleh virus, apa lagi? Bakteria. Jadi parasit, kulat, protozoa, ya. Apa lagi? Yang boleh menyebabkan penyakit. Melalui cara macam mana? Serangan spesifik terhadap patogen tersebut. Serangan spesifik ni macam mana pula ya? Maksudnya dia bergantung kepada patogen yang menyerang kita tu. Kalau yang menyerang kita tu, katakanlah patogen tu virus coronavirus lah, contoh. Nauzubillah lah. Ya. Kata. Jadi antibody dalam badan kita ni ataupun keimunan dalam badan kita mestilah satu keimunan yang dapat mempertahankan diri kita ni daripada serangan virus C19 tu. Virus jenis C19. Badan kita ada tak antibody tu? Soalan dia. Satu persoalan. Kadang-kadang antibody yang ada dalam badan kita ni ada, tetapi cukup ke tidak? Cukup ke tidak soalan dia. Dia ada level dia, kena ada level dia. Macam orang kata nak bergaduh, kena ada pelajaran dia tu kena habis. Belajar tu, ilmu mempertahankan diri tu kena habis. Kalau taekwondo tu tali pinggang hitam lah. Ini baru tali pinggang putih. Dah ajak berlawan dah. Tali pinggang putih, nak tukar putih pada apa? Kuning. Saya pun tak ingat lah tali pinggang ni. Siapa ada belajar taekwondo? Ada siapa belajar taekwondo sini? Ataupun pernah belajar? Fatihah? Awak belajar taekwondo tak? Ke silat? Ada tak? Tak. Dah belajar benda? Awak tak ada belajar dia mempertahankan diri? Tak ada. Tak ada. Siapa ada sini? Ada. Saya. Siapa? Mira? Awak apa? Taekwondo ke silat? Silat. Silat. Awak ada tali pinggang warna-warna tak?
Ada colour hitam. Hitam belaka. Hitam je semua. Aku tak boleh nak kira lah. Pandai kata pandai hitam belaka. Macam saya pun tak ada pengen hitam kat sekolah. Jadi itu tak boleh kira. Maksudnya dia ada peringkat-peringkat macam taekwondo tu. Mula-mula novice, tali pinggang putih. Naik sikit, pandai sikit, tali pinggang kuning, hijau, biru. Kemudian merah, kemudian hitam. Kan? Jadi kalau tali pinggang putih kuning yang datang serang tu, tali pinggang hitam, orang kata cannot go lah, orang putih ke bawah ya, cannot go. Tak boleh pergi lah kita. Kita tali pinggang putih, yang datang serang kita tali pinggang hitam. Alamat lah. Balik awal kita. Jadi macam tu lah. Mungkin antibody dalam badan kita tu ada. Antibody nak lawan tu tapi tak cukup. Satu tak cukup. Yang keduanya, orang kata tak hebat mana. Tak kuat mana. Jadi padan kena bully dengan C19. C19 tu. Virus C19. Kan? Jadi batu kita kena. Jadi nak lawan kepada C19 ni kita kena apa? Kena ada antibody yang spesifik nak lawan dia, satu. Yang keduanya cukup tinggi, lebih tinggi daripada dia. Kalau dia tali pinggang hitam, kita tali pinggang hitam juga. Tapi hitam kita tu lagi tinggi lagi. Tebal lagi tali pinggang kita tu. Bukan sahaja warnanya hitam tetapi lebih tebal. Barulah kita dapat lawan dia. Kalau kita ada antibody, saya ada dapat suntikan BCG. Saya pernah dapat suntikan BCG. Tak boleh lawan ke itu C19 ni? BCG tu untuk apa? Tahu tak BCG? Suntikan BCG. Siapa tahu BCG ni untuk apa? Untuk apa Rahana? BCG. Tahu tak BCG? Siapa tahu? Suntikan BCG ni untuk kita lawan penyakit apa? Alia? Untuk apa penyakit BCG? Penyakit BCG pula. Suntikan BCG ni. Tak tahu. Tak tahu. HPV? HPV. Awak baru dapat baru ni. Bukan baru lah. Masa tingkatan 1 tu. Jadi HPV untuk apa? Yang penyakit kancing gigi tu ke? Ini HPV. Tahu tak? HPV itu untuk mencegah penyakit benda? Kacau. Kanser. Kanser apa tu? Awak yang tahu Yasir, walaupun awak tak kena suntikan. Kanser apa tu Yasir? Kanser kelamin. Kanser kelamin, alamak. Umumnya. Bagi spesifik sikit. Kanser apa? Kanser vagina. Vagina pula. Kanser cervix. Kanser cervix. HPV itu singkatan bagi human papilloma. Papilloma sedap kan nama dia. Papilloma virus. HPV human papilloma. Ada orang panggil ayah dia papi tak? Papilloma. Mungkin double L lah. Saya pun tak ingat tu. Ejaan dia. Papilloma. Double L lah. Virus. Nama virus tu. Virus. Untuk mencegah penyakit kanser cervix. Kanser cervix ni maknanya bahagian sistem pembiakan perempuan. Untuk mencegah tujuan dia prevention. Jadi kalau virus ni datang serang, bolehlah sebab orang yang dah dapat suntikan HPV tu dah ada dia punya antibody tu. 2 kali rasanya cocok. Kali pertama masa form 1, kemudian 6 bulan selepas tu cocok sekali lagi untuk dos yang kedua. Dos yang kedua tu dipanggil sebagai booster. Dos penggalak untuk meningkatkan aras
keimunan tu. Ya. Untuk mencegah, tujuan dia untuk mencegah. Tapi untuk C19 ni, coronavirus 19 ni, kita tak ada. Ya, tak ada antibody yang spesifik nak lawan dia. Antibody yang sedia dalam badan kita ni tak cukup. Ya, saya sebut tadi di awal tadi tak cukup. Bila tak cukup, tak boleh nak lawan. Saya kata tadi, seumpama tali pinggang putih, kita tali pinggang putih, lawan dia tali pinggang hitam, musuh ni. Antibody kita masa tu tali pinggang putih, dia tali pinggang hitam. Kalahlah kita baru nak belajar tendang. Baru nak belajar pukul. Kan? Jadi banyak benda yang kita kena belaka lah kita. Ya. Jadi apabila badan kita berjaya menentang jangkitan suatu penyakit, kalau kita berjaya successful, maka kita dikatakan imun terhadap penyakit tersebut. Imun. Tahan. Hebatlah kita. Kita dah imun, tak ada benda dah. Awak datang. Kalau cek kawan ni sekeh kepala. Datang lagi, sekeh kepala. Apanya lah hebat ya. Musuh datang pun, dia, tak berani kawan. Dia ni jangan. Ada. Tapi kalau kita lemah, makanan kita. Jadi kita nak belajar ni sekarang. Belajar bagaimana sistem tahanan badan kita ni sebenarnya. Ya, berfungsi, bertindak untuk melawan patogen. Atau lebih spesifik, untuk melawan antigen. Terdapat 3 jenis. 3 barisan lah. Ya. Ini macam barisan. Inilah barisan kita. Ya. Inilah barisan kita. Nyanyi sikit ya. Kalau boleh nyanyi. Untuk melawan apa? Melawan patogen. Pertama, barisan pertahanan pertama lah. Nak je. Dia tak ada nama pelik-pelik ya. Barisan pertahanan kedua. Barisan pertahanan ketiga. Senang je. Cuma kita nak tahu siapa yang duduk barisan pertama. Siapa yang duduk barisan pertahanan kedua. Siapa yang duduk dalam barisan pertahanan yang ketiga. Itu yang kita kena tahu. Dia punya soldier dia ya. Soldier dia. Siapakah individu tu. Okey, kita tengok sikit. Ni dia buat sikit. Gambaran interaksi antara antigen dengan antibody. Antibody yang inilah. Okey. Intinya dia dia ibarat seperti dia pegang lah, dia kepik ya antigen ni. Antigen ni yang sepadan dengan antibody. Antibody yang sepadan dengan dia boleh masuk mesh, itu spesifik. Pastikan antibody yang spesifik. Jadi dia boleh pegang macam dia pegang tengkuk. Cekik tengkuk dia tu. Tak bergerak member tu. Maksudnya antibody yang betul-betul mengenali antigen tersebut dan antigen tu tidak dapat bergerak. Kemudian bukan cakap tak bergerak, maknanya antigen tu dimusnahkan oleh antibody. Baik, barisan pertahanan yang pertama. Barisan pertahanan pertama ni terdiri daripada barisan fizikal dan juga kimia yang menghalang patogen daripada memasuki badan. Maknanya dia punya fungsi dia halang. Macam pintu gate. Ada palang kan? Orang yang kerja jaga, dia ada palang dia. Ada kereta tak boleh masuk, lori tak boleh masuk, kenderaan tak boleh masuk lah, itu yang pertama. Nak masuk, kena ada pas contohnya. Nak masuk, kena ada kekuatan. Sama ada dirempuh, kalau dirempuh, boleh masuk lah. Tapi fungsi dia menghalang. Ya. Barisan pertahanan pertama ni merupakan barisan pertahanan yang tidak spesifik. Dia tak kira siapa. Dia asal dia patogen dia halang. Tak kira lah. Virus ke, ya, bakteria ke, parasit ke, alga ke, asal nama patogen je tak bagi masuk. Ya, dia tidak spesifik. Dan dia berfungsi menghalang kemasukan. Itulah tadi sama. Jadi kita tengok rajah 11.2 yang menunjukkan organ dan mekanisme yang terlibat dalam barisan pertahanan yang pertama.
Okey. Yang pertama, kau tengok bahagian atas dulu iaitu tengok bahagian mata Sorry. Okey, tengok mata. Dalam mata kita ni ada apa? Ada air mata. Air mata ni keluar sebab apa? Masuk abuk kan. Menangis, sedih lah. Menangis gembira pun ada. Ketawa. Lucu kan. Lucu satu benda tu kita ketawa sampai menangis, keluar air mata. Ataupun kerana kita sakit mata. Sakit mata. Mungkin sakit mata kena ada bakteria, ada benda asing lah masuk. Jadi sebenarnya dalam air mata kita ni termasuklah dalam hingus kita ataupun dalam kita punya air liur terdapat sejenis enzim yang dipanggil enzim lysosome. Lysosome Jadi enzim lysosome ni merupakan protein yang bersifat anti-mikrob. Yang mana enzim ni dia dapat menguraikan, dia dapat memusnahkan, dia dapat membunuh sesetengah. Artinya sebahagian je lah, bukan semua. Sebahagian jenis bakteria yang masuk. Macam mana cara dia bertindak? Cara dia bertindak adalah tengok dia punya ciri-ciri dia. Kita tengok dalam tekak kita, dalam trakea. Dalam trakea ni, ni trakea, terdapatnya membran mukus. Jadi membran mukus yang melapis salur respirasi, dia akan merembeskan berdalih melekit yang disebut sebagai mukus. Mukus ni apa dia? Yang mengandungi lysosome sama iaitu enzim lysosome untuk memusnahkan bakteria dalam udara yang memasuki sistem respirasi. Ni kata mudahnya bakteria yang kita kata yang ringan lah. Kes ringan. Ini zon apa? Zon hijau. Kalau hospital tu masuk zon hijau. Itu zon meningkat di zon kuning. Dan zon merah. Zon merah tu kritikal lah. Kalau setakat zon hijau tu maknanya biasa lah. Membran mukus ni satu lapisan lah. Lapisan tu dia akan mengeluarkan mukus. Apabila dia pun akan terangsang apabila ada bakteria. Bila bakteria tu datang baru dia terangsang. Baru dia stimulated. Baru dia dirangsang untuk mengeluarkan mukus. Mukus tu macam dia bendalih lah, bendalih yang lehik. Lehik ni apa? Yang melekit. Yang melekit Air mata kita ni pun sebenarnya dia bersifat melekit. Air mata kita ni. Pernah tak terminum air mata? Siapa pernah minum air mata? Pernah tak? Nangis beria? Nangis sebab benda macam-macam lah. Masuk dalam mulut. Kita rasa, masih contoh tak? Air ingah ni biasa dah. Ingah ni biasa. Masa kecil-kecil dulu dah. Air hidung tu, meleleh. Dan lagi minum. Terminum. Bukan sengaja. Terminum. Betul. Masih sikit kata. Itu adalah mukus. Mukus tu terhasil sebab apa? Sebab adanya mikrob yang masuk. Ada bakteria yang masuk. Macam sekarang kalau kita tak selesema kan? Tak selesema. Memanglah tak ada lah. Bakteria tak masuk. Kan? Bulu hidung kita ada. Memang ada bulu hidung. Bulu hidung kita tu bersifat seperti penyapu. Dia sweep, dia menyapu. Bulu telinga, dia ada bulu. Merangkak habuk. Apa lagi? Mata kita ada taik mata. Taik mata sebab apa? Habuk masuk. Kemudian bendalih yang ada air mata tu akan mengeluarkan enzim. Enzim lysosome tu bertindak menghalang kemasukan patogen. Dengan cara merembeskan lysosome. Lysosome akan musnahkannya sebelum dia masuk ke dalam. Lebih teruk lah. Tapi dalam sistem salur pernafasan kita dah masuk dah. Masuk dalam melalui mulut. Mungkin dia masuk melalui hidung. Salur pernafasan lah. Melalui hidung ataupun mulut. Masuk sampai di kita punya trakea. Ada membran mukus itu. Membran mukus yang akan merembeskan mukus yang mengandungi enzim lysosome.
Yang ketiga, mekanisme pembekuan darah. Ini luka. Luka. Jadi mekanisme pembekuan darah menghalang kemasukan bakteria daripada masuk dalam. Sebab ni bila ada lubang, ada ruang. Jadi benda ni boleh masuk. Apa-apa sajalah sebenarnya boleh masuk, ya, melalui lubang mata, hidung, mulut, telinga, depan, anggota depan, anggota belakang. Itu kemaluan dan juga dubur. Maknanya berapa lubang tu? Kalau kira-kira 2 mata, 2 telinga, 4. 2 hidung, 6. Mulut, 5. Kemaluan depan, berapa dah? Dan belakang, dubur. 7. 2, 4, 6, 7, 9. 9 lubang. Dia kira-kira 9 lubang. Dia kira 2 mata, 2 telinga, 4, hidung 2, 6, mulut 7, campur kemaluan depan dan juga dubur. 9 lubang. Campur pula luka. Campur pula kalau ada kudis. Itu lagi banyak. Ya. Katakan luka lah kita kata. Jadi luka tu merupakan salah satu daripada lubang atau pintu yang dia boleh masuk. Dia tu ialah patogen, bakteria. So mekanisme pembekuan darah untuk memastikan darah tu beku. Dan dapat cepat menutupi bahagian luka tu. Ya. Sehingga menghasilkan keropeng. Tapi prosesnya lama sikit lah kan. Untuk menghasilkan keropeng tu. Depend kepada tahap kesihatan seseorang lah. Biasanya tengok. Kalau cederaan tu tak serius, mungkin dalam 3-4 hari. Ya, kalau serius, mungkin lama lagi. Depend. Dia bergantung. Banyak keadaan. Banyak faktor. Yang keempat, asid hidroklorik. Asid hidroklorik ni terdapat di mana? Yang terdapat dalam perut. Kita dah belajar bab pencernaan itu. Terdapat dalam perut, di mana asid hidroklorik ni yang kita tahu pH dia 2. Ya, pH 2 ni maknanya asid kuat. Ya, boleh membunuh bakteria yang hadir dalam makanan dan juga minuman. Kita makan dan minum ni kadang-kadang kita tak tahu level dia punya tahap kebersihan, ya. Mungkin kita makan dalam keadaan tangan kita yang ada bakteria, ataupun mungkin sudu, garfu yang kita gunakan tu mengandungi bakteria. Jadi kita makan bersama-sama makanan tersebut, makanan tu masuk sampai ke perut, sampai di perut, makanan tu yang mengandungi bakteria akan dibunuh oleh asid hidroklorik. Jadi ini termasuk dalam sistem pertahanan yang pertama. Yang pertama. Yang seterusnya, bateri nak habis. Kulit. Kulit. Semua warna kulit. Siapa tak ada kulit sini? Ada tak yang tak ada kulit? Semua ada, Alhamdulillah. Semua ada kulit. Bayangkan kalau orang tak ada kulit. Kulit terbakar. Kulit menggeropah. Ataupun orang yang kulit sensitif. Macam-macam lagi. Dia ada kulit tapi sensitif. Jadi kulit ni secara asasnya dia merupakan pelindung fizikal, ya, yang dapat menghalang kemasukan patogen kerana sifatnya yang liat. Kulit ni dia sifat dia liat. Liat. Dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Ya. Jadi penanggalan lapisan sel mati pada permukaan kulit secara berterusan menyukarkan pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Jadi kita ni, kulit kita sebenarnya saling berganti, ya. Dia berganti, tapi tak berganti sekaligus. Ya, dia bukan, kulit kita ni bukan tukar macam saling kulit. Bukan saling kulit seperti ular. Ya, bukan saling kulit seperti serangga. Ya. Jadi kita punya proses penanggalan kulit kita berlaku tanpa kadang kita sedari. Bergelupas, ya, kulit kita. Jadi dipanggil sel mati lah. Jadi bila sel mati, jadi tak sempatlah mikroorganisma ni untuk terus masuk ke dalam. Sebab sel tu telah tertanggal daripada badan kita. Mungkin tertanggal kerana bila kita mandi. Bila kita mandi, kita guna sabun. Sabun tu mungkin sedikit berasid ataupun ada setengah tu buat kali. Ya, sabun tu dapat menanggalkan
kotoran yang melekat pada badan kita. Kotoran tu mengandungi mikroorganisma. Sebab itu penting kita menjaga kebersihan diri dengan mandi. Kalau boleh mandi setiap kali sebelum solat. Kalau Islam ya. Mandi 5 kali sehari. Banyak mandi 5 kali sehari. Paling tidak pun 2 kali lah. Ya. 2 kali. Jangan tak mandi. Jangan 2 hari sekali. Ataupun saya mandi cikgu seminggu sekali. Jimat air. Jimat air kata dia. Padahal dia malas. Jadi kita mandi, kita pakai sabun, dapat menanggalkan kotoran tu bersama dengan sel-sel mati. Jadi insya-Allah kita punya kulit, fizikal kita akan sihat sebab tidak dijangkiti oleh bakteria. Kulit juga merupakan pelindung kimia. Selain pada fizikal, dia juga merupakan pelindung kimia. Macam mana? Melalui perembesan sebum. Sebum ni apa dia? Sebum ni satu bahagian lah dalam kita punya kelenjar peluh tu. Kelenjar peluh. Kita belajar dulu lah lapisan kulit kita ni ada lapisan kulit bahagian endodermis dan epithelium bahagian dermis, endodermis dan juga adipose tissue ataupun tisu adipose. Jadi adanya kelenjar-kelenjar dia. Ada kelenjar minyak, kelenjar peluh. Jadi kelenjar minyak tu ada sebum nama dia. Jadi dia apa yang dia buat ialah merembeskan enzim lisozim tadi. Lisozim ya. Lisozim untuk merangkap minyak dan juga asid yang melekat pada kulit kita. Muka kita, badan kita, biasa yang terdedah ni muka kita lah. Muka kita kan, badan kita ni ada pakaian. Kan, ada pakaian yang melindungi. Kasut kita pakai kasut, stocking kita pakai stocking. Kan? Muka kita tak pakai, kita tak tutup muka kita. Jadi muka kita ni terdedah, expose kepada persekitaran. Jadi kemungkinan minyak, bakteria dan sebagainya. Jadi lapisan kelenjar sebum tu dia akan merangkap minyak dan juga asid dan boleh menyebabkan mikroorganisma tu yang masuk dalam minyak dan juga asid tu musnah. Sebab dia tidak sesuai hidup dalam keadaan tersebut. Maknanya bakteria, mikroorganisma ni dia tidak boleh hidup dalam keadaan berminyak ataupun berasid. Kemudian peluh biasa. Panas peluh, buat aktiviti fizikal peluh, lepas makan pun peluh. Sentiasa berpeluh. Kalau ada orang suka berpeluh. Jadi peluh tu apa yang special dalam peluh? Peluh mengandungi bahan yang berasid juga. Bahan berasid. Dalam peluh tu, air tu ada urea, sejenis garam. Urea ni sejenis garam. Jadi peluh ni tidak disukai oleh bakteria. Ya. Dia juga menghasilkan enzim lisozim juga. Mengandungi enzim lisozim. Jadi fungsi lisozim kita tahulah sama untuk memecahkan dinding sel setengah bakteria. Jadi itulah di antara sistem pertahanan yang pertama kita. Kalau kita repeat balik, maknanya air mata, kemudian dalam kita punya membran mukus, dalam trakea, kemudian dalam mekanisme pembukaan darah, kemudian dalam perut, asid hidroklorik, kemudian kulit. Adanya pelindung fizikal dan juga pelindung kimia. Jadi kalau barisan pertahanan pertama ni tewas, kita ada barisan pertahanan kedua. Jadi barisan pertahanan kedua ni, sikit rasa tak lama lah. Okey, barisan pertahanan kedua ni ialah terdiri daripada demam. Rupanya demam ni tadi Mira demam kan. Demam merupakan satu manifestasi. Itu istilah sedap sikit sebut manifestasi. Iaitu sebagai menunjukkan bahawa badan kita sedang melawan jangkitan bakteria ataupun virus. Sebab tu kita demam. Jadi barisan pertahanan kedua ni kita demam. Macam mana pula tu? Demam tu merupakan manifestasi. Untuk apa? Untuk recover balik. Untuk mengembalikan semula suhu badan kita ni
kepada suhu normal. Sebab biasanya kalau kita demam, suhu badan kita ni meningkat. Mungkin 37.6 darjah Celsius. Ya, 37.8 darjah Celsius demam. Ya. Jadi demam tu merupakan barisan pertahanan yang kedua. Ataupun fagositosis. Kita akan bincangkan fagositosis sekejap lagi. Dan juga keradangan. Keradangan ni maksudnya kemerah-merahan. Inflammation. Ya, kemerah-merahan. Jadi mekanisme pertahanan kedua ni juga tidak spesifik. Ya, contoh kita ambil demam. Demam. Demam merupakan mekanisme barisan pertahanan kedua yang menentang jangkitan. Jadi kalau kita demam tu, kita tahulah sebenarnya badan kita sedang melawan jangkitan penyakit. Jadi dengan demam, ia akan menambahkan aktiviti fagosit. Fagosit ni ialah sel. Sel yang khusus untuk melawan bakteria yang datang menyerang tu, yang menyebabkan demam tu. Ya. Kemudian fagositosis. Fagositosis ini merupakan sel fagosit. Fagositosis ini merupakan satu proses di mana sel fagosit iaitu sel leukosit yang boleh menjalankan fagositosis. Mana fagositosis itu satu proses lah. Yang dijalankan oleh sel fagosit. Ya. Sel fagosit ini adalah sejenis sel leukosit. Leukosit ini sel putih lah. Sel putih ya. Seterusnya, neutrofil dan monosit merupakan sel fagosit. Jadi contoh bagi sel fagosit ialah neutrofil dan juga monosit. Neutrofil dan juga monosit ya. Jadi neutrofil ni dia dalam kategori granulosit. Ya. Sebab sel darah putih ni bagi pada dua, granulosit dan juga agranulosit. Jadi neutrofil termasuk dalam kategori granulosit. Granulosit iaitu sel darah putih yang bergranul, yang ada bintil. Manakala monosit adalah contoh sel darah putih yang agranulosit, yang tidak berbintil ataupun yang tidak bergranul. Dia panggil monosit. So, kedua-dua tu merupakan contoh sel fagosit yang menjalankan proses fagositosis. Macam mana proses fagositosis? Kita nak tengok sekarang ni. Jadi fagositosis ialah proses pemerangkapan dan pencernaan mikroorganisma ataupun zarah seperti sel mati oleh sel fagosit. Dia perangkap, dia trap, kemudian dia digest, dia cerna patogen tu ataupun mikroorganisma tu. Yang mencerna, yang memerangkap dan mencerna itu dipanggil sel fagosit. Contoh sel fagosit tadi ya, neutrofil dan juga monosit. Jadi apabila jangkitan berlaku, ya, sel fagosit ini dia akan bergerak ke kawasan yang dijangkiti dan memasuki bendali tisu melalui liang dinding kapilari. Okay. Apabila sel fagosit menemui patogen, sel fagosit ini dia akan mengepung. Mengepung tu macam dia perangkap lah. Dikepung. Kemudian enzim lysosome yang terdapat di dalam sel fagosit itu akan dibebaskan untuk mencernakan patogen tersebut. Jadi seperti mana ditunjukkan dalam gambar rajah ya. Kita tengok gambar rajah ni, peringkat-peringkat fagositosis. Yang pertama, sel fagosit mengunjurkan pseudopodium ke arah bakteria dan mengepung bakteria. Katakan hijau ni adalah bakteria musuh. Jadi yang merah pink ni, ini adalah sel fagosit. Ya. Sel fagosit ni dia akan menghampiri bakteria tu, kemudian dia akan kepung kan. Dengan cara mengunjurkan pseudopodium, iaitu pseudopodium ni ialah dia punya kaki palsu dia. Ya, kaki palsu dia. Kemudian apa yang dia buat bila dia dah kepung, dia akan telan lah. Ya, dia akan telan bakteria tu dengan cara menginjesan bakteria membentuk fagosom.
Fagosom ni kita juga panggil sebagai wakul makanan. Wakul makanan, fagosom. Dia akan mendigest lah maksudnya. Dia akan digest. Digest ni maksudnya dicernakan bakteria tu membentuk fagosom. Okey. Yang ketiga, fagosom tadi dia akan bergabung dengan lysosom. Lysosom ni satu sel yang akan merembeskan lysozim ke dalam fagosom. Fagosom bergabung dengan lysosom yang merembeskan lysozim ke dalam fagosom. Ini lysozim yang mana lysozim ni dirembeskan oleh lysosom. Lysosom. Lysosom ni satu sel. Satu organel. Satu organel yang terdapat dalam sel haiwan. Salah satunya dia akan merembeskan ataupun menghasilkan enzim lysozim. Lysozim ni akan masuk ke dalam fagosom. Apa yang dibuat oleh enzim lysozim? Enzim lysozim ni akan memusnahkan bakteria yang terdapat dalam fagosom tersebut. Kemudian apabila bakteria tu telah musnah, telah terurai, bakteria tu akan disingkirkan keluar lah. Akan disingkirkan keluar daripada sel fagosit tersebut. Di sini maksudnya nombor 5 Fagosit menyingkirkan sisa mikrosoma yang tercerna keluar sel. Itu kaedah dia. Jadi sebab tu timbulnya kudis, bisul. Kita tengok bisul Bisul tu masa mula-mula nak naik bisul tu kita rasa sakit sangat. Sebenarnya tu di bawah proses tu. Proses fagositosis tu baru sedang berlaku. Sehingga satu tahap nanti kita nampak bisul tu ada mata dia. Ada mata dia, kemudian akhirnya pecah. Pecah tu maknanya dah keluar lah dia punya sel-sel yang telah dimusnahkan ataupun kita kata sisa mikrosoma yang telah dimusnahkan. Okeylah. Sekarang ni pun dah pukul 1. InsyaAllah kita akan sambung kita punya perbincangan ni pada hari Jumaat pula Kita berhenti di muka surat 202. InsyaAllah kita akan sambung semula nanti. InsyaAllah. Sila baca dululah. Baca terlebih dahulu. Kita punya nota ni supaya bila saya terangkan pada awak tu, awak dapat idea untuk lebih jelas apa yang dipelajari. Jadi ada sebarang pertanyaan